Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kita yaitu Dr. Nuzalina binti Nur dan rakan-rakan. Saya Luisa dari kumpulan Q akan membentangkan tentang proses penerbitan yaitu proses pengguguran. Apa itu proses pengguguran? Proses pengguguran ialah satu proses transformasi yang berlaku pada struktur ayat yang mengakibatkan pengguguran unsur-unsur tertentu daripada binaan ayat itu. Dan dengan demikian, pada peringkat struktur permukaan, unsur yang digugurkan itu tidak lagi wujud. Dalam bahasa Melayu, terdapat 3 jenis pengguguran utama yaitu pengguguran frasa nama sebagai subjek, yang kedua pengguguran frasa predikat, dan yang ketiga pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif. Dalam pengguguran frasa nama sebagai subjek terdiri daripada 2 yaitu pengguguran subjek kata ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah dan pengguguran subjek yang serupa dalam ayat majmuk. Pengguguran subjek kata ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah dalam ayat suruhan yaitu sejenis ayat perintah kata ganti nama diri orang kedua yang berfungsi sebagai subjek selalunya digugurkan. Seperti dalam contoh berikut. Kamu keluar. Jawapannya keluar. Pengguguran subjek yang serupa dalam ayat majmuk. Jika terdapat beberapa frasa nama sebagai subjek yang serupa atau beridentiti sama yang diberikan tanda I dalam ayat-ayat yang bergabung menjadi ayat majmuk di bawah, maka subjek frasa nama yang serupa itu boleh digugurkan kecuali subjek frasa nama yang di awal ayat majmuk tersebut. Sebagai contoh, dia sangat pandai tambah dia rajin belajar. Jawapannya, dia sangat pandai kerana dia rajin belajar. Pengguguran frasa predikat. Seluruh frasa predikat atau bahagian-bahagian frasa predikat boleh digugurkan. Yang pertama, pengguguran seluruh frasa predikat. Seperti yang telah dihuraikan, frasa predikat terdiri daripada salah satu yang berikut. Yang pertama, frasa kerja, yang kedua, frasa adjektif, yang ketiga, frasa nama, dan yang keempat, frasa sendi nama. Jikalau terdapat penggunaan frasa predikat yang serupa dalam ayat majmuk gabungan, maka kesemua frasa predikat yang serupa kecuali yang terakhir boleh digugurkan. Berikut merupakan contoh bagi keempat jenis frasa predikat. Yang pertama, frasa kerja yang serupa. Ayat, adik Ali belajar di England, sepupunya belajar di England. Jawapannya, adik Ali dan sepupunya belajar di England. Yang kedua, frasa nama yang serupa. Ayat, bendera Malaysia lambang negara, lagu kebangsaan lambang negara. Jawapannya, bendera Malaysia dan lagu kebangsaan lambang negara. Yang ketiga, frasa adjektif yang serupa. Ayat, adik saya sangat rajin, adik Ali sangat rajin. Jawapannya, adik saya dan adik Ali sangat rajin. Yang keempat, frasa sendi nama yang serupa. Ayat, dia masih di kampung, istrinya masih di kampung. Jawapannya, dia dan istrinya masih di kampung. Seterusnya ialah pengguguran bahagian-bahagian frasa predikat. Beberapa bahagian daripada frasa predikat boleh juga mengalami proses pengguguran. Antaranya ialah yang pertama, oleh tambah frasa nama dalam ayat pasif, yang kedua, kata bantu yang serupa, yang ketiga, frasa nama sebagai objek yang serupa, dan yang terakhir, frasa nama sebagai objek selepas kata kerja yang membawa makna adjektif. Yang pertama, pengguguran oleh tambah frasa nama dalam ayat pasif. Dalam binaan ayat pasif, struktur oleh tambah frasa nama yang mengikuti kata kerja boleh digugurkan. Contohnya, dia dipukul oleh bapanya. Jawapannya, dia dipukul. Yang kedua, penggunaan kata bantu yang serupa. Kata-kata bantu yang serupa yang hadir dalam predikat frasa kerja dan predikat frasa adjektif boleh digugurkan sehingga tinggal satu sahaja yaitu yang pertama dalam ayat-ayat yang digabungkan. Contohnya, dia boleh menyanyi, dia boleh menari. Jawapannya, dia boleh menyanyi dan menari.
Pengguguran frasa nama sebagai objek yang serupa. Apabila terdapat beberapa frasa nama sebagai objek yang serupa dalam ayat-ayat yang digabungkan, objek itu boleh digugurkan sehingga tinggal satu sahaja, yaitu objek yang terakhir, seperti dalam contoh-contoh berikut. Daud memukul penjahat itu. Daud menumbuk penjahat itu. Jawapannya, Daud memukul dan menumbuk penjahat itu. Yang terakhir, pengguguran frasa nama sebagai objek selepas kata kerja yang membawa makna adjektif. Frasa nama sebagai objek boleh digugurkan dalam kedudukan selepas kata kerja transitif yang membawa makna adjektif. Antara kata-kata kerja yang dimaksudkan termasuklah mempersonakan, menakjubkan, menggembirakan, mendukacitakan, menghairankan, menghampakan, memilukan, dan menggairahkan. Kesemua kata-kata kerja di atas menggambarkan perasaan tertentu dan boleh didahului oleh kata penguat seperti amat, sungguh, sangat, dan sebagainya. Objek frasa nama ini boleh digugurkan. Contohnya, kejadian itu sungguh menakjubkan kami. Jawapannya ialah kejadian itu sungguh menakjubkan. Pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif. Apabila dua ayat digabungkan dengan satu ayat dipancangkan ke dalam ayat yang satu lagi sebagai frasa relatif, frasa nama yang serupa yang mendahului frasa relatif itu boleh digugurkan. Sebagai contoh, orang tua itu bapa saya. Orang tua itu memakai serban. Jawapannya, orang tua yang memakai serban itu bapa saya. Akhir sekali, pengguguran frasa nama yang berfungsi sebagai inti dalam frasa nama. Kata nama yang terkandung dalam binaan frasa nama, kata nama dalam kurungan inti tambah penerang boleh digugurkan sehingga yang tertinggal dalam frasa nama itu hanya bahagian penerangannya, yang mungkin bukan daripada kelas kata nama. Sebagai contoh, kegiatan bersenam berfungsi sebagai frasa nama yang mengandungi kata kegiatan sebagai inti dalam frasa nama tersebut dan kata bersenam sebagai penerang. Kata nama kegiatan dalam ayat tersebut boleh digugurkan. Sebagai contoh, kegiatan bersenam boleh menyehatkan badan. Jawapannya ialah bersenam boleh menyehatkan badan. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.